Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa di musim PKP ini. Kita sambung kuliah kita secara online insya-Allah. Malam ni kita bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab Kifayatul Awam dan muka surat 13 dan 14. Dia punya lampiran itu saya dah snap, saya hantar kepada pihak surau, nanti dia akan post dalam grup WhatsApp kot muka surat yang kita pelajari. Jadi bolehlah rujuk di sana dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Power bank sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk malam ni pembahagian hukum. Muka surat 13, pembahagian hukum. Kemudian hukum-hukum itu terbahagi menjadi dua. Yang pertama hukum-hukum furu', iaitu hukum cabang. Hukum-hukum ini tidak menjadi tetap kecuali pada orang yang telah sampai dakwah kepadanya, yakni dakwah dari Rasul yang memang diutus kepadanya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qasim. Hukum furu'. Di sini yang pertama hukum itu dipanggil hukum furu' atau cabang. Cabang. Kemudian dia kata hukum ini tidak menjadi tetap, tidak lazim kecuali pada orang yang telah sampai dakwah kepadanya, yakni dakwah dari Rasul yang memang diutus kepadanya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibn Qasim. Maknanya hukum fiqh. Itu hukum furu'. Fiqh dipanggil furu'. Nanti yang kedua ni saya cerita ya, hubungan antara yang pertama dengan yang kedua ni lah. Yang kedua dipanggil hukum-hukum usul ataupun pokok ataupun asas ataupun akidah lah, iman ataupun akidah. Pada hukum-hukum ini telah terjadi khilaf di antara para ulama dalam hal cukup tidaknya hukum-hukum itu ditetapkan dengan seorang rasul yang mana sahaja. Di sini yang kedua kita panggil hukum usul, iaitu akidah. Jadi maknanya dilihat dari satu sudut. Dia sebenarnya pembahagian hukum ini dia dilihat dari beberapa sudut, dari banyak sudut. Dari satu sudut di sini, satu dipanggil hukum asal atau usul, satu hukum cabang atau furu'. Satu hukum cabang. Usul di sini yang dimaksudkan adalah rukun iman ataupun akidah. Yang kedua furu' ataupun dipanggil hukum syariah atau fiqh. Jadi kalaulah seseorang itu dia belum lagi beriman, dia belum lagi berakidah dengan akidah Islam, maka tidak sabitlah ke atasnya hukum furu'. Maksudnya dia tidak boleh melaksanakan solat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lain kerana dia masih lagi belum beriman. Jadi sebab itulah dianggap solat,
puasa, zakat, haji itu cabang, kerana selagi orang tu tidak beriman, maka dia tidak boleh melaksanakan solat, puasa, zakat, haji. Okay. Tapi sebenarnya pada asalnya dituntut juga, kedua-duanya dituntut kepada manusia secara umumnya. Allah Ta'ala berfirman kan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadah itu termasuklah solat, puasa, zakat, haji. Jadi Allah tak sebut di situ orang beriman saja, maka Allah kata manusia. Maksudnya sebenarnya semua manusia itu wajib solat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Tetapi syarat dia mesti kena beriman dulu. Sebab apa? Kalau dia tak beriman, kalau dia solat sekalipun tak sah, kalau dia bayar zakat sekalipun tak sah, kalau dia pergi haji sekalipun tak sah, kalau dia tak beriman. Jadi sebab tu fiqh itu sembahyang, puasa, zakat, haji atau hukum-hukum tersebut dipanggil furu', yang mana akidah ataupun iman dipanggil asas atau usul. Sebab apa? Kalau tidak beriman, tidak ada akidah, maka tak sahlah furu'. Tidak ada usul, tidak ada furu'. Furu' itu terbina atas usul, cabang itu terbina pada asal. Contohnya pokok kan, pokok itu kan akar dengan batang dia itu dianggap sebagai usul. Kalau tak ada akar dengan batang, macam mana nak ada dahan, ranting, daun, buah? Jadi mesti ada asal dia. Bangunan mesti ada foundation dia. Kalau tak ada foundation, macam mana dinding, atap nak naik kan? Jadi dikatakan hukum tersebut furu' kerana dia adalah cabangan daripada keimanan. Maksudnya setelah beriman barulah sah dia punya solat, puasa, zakat, haji. Tetapi di akhirat orang kafir, orang yang tak beriman, dia tetap akan diseksa kerana dia tak solat, tak puasa, tak haji dan tak melaksanakan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan, dan bahkan dia buat benda yang dilarang, dia tetap akan diseksa. Sebab apa? Itu sabit dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam sebuah surah, tak silap saya, surah Al-Mudassir, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala berfirman, anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Terhadap orang-orang mujrim itu, malaikat akan bertanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami di dunia tak sembayang, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak bagi makan orang miskin, maksudnya tak bayar zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khawaidin, kami hanya duduk sembang-sembang mendalam dengan golongan-golongan yang duduk buang masa sembang mendalam. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dulu mendustakan hari akhirat. Jadi mendustakan hari akhirat itu hukumnya kufur. Jadi ayat itu diseksa kerana tak semayang, tak bayar zakat, sebab bukanlah kerana orang Islam dia tak semayang, kena seksa juga. Tetapi di situ pada akhir ayat itu, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari agama, maksudnya kami mendustakan hari kiamat, mendustakan rukun iman, maka orang kafir. Jadi ulama sepakat ayat itu menunjukkan orang-orang kafir juga diseksa di neraka kerana tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji dan sebagainya. Habis di dunia dia wajib ke? Sebenarnya dia wajib, tetapi sebelum dia menunaikan solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dia kena beriman dulu. Kalau dia tak beriman tapi dia semayang, puasa, zakat, haji, tak sah, dia kena beriman. Sebab tu iman dikatakan asas, dan solat, puasa, zakat, haji itu dipanggil furu' ataupun cabang. Jadi kalaulah seseorang itu sampai dakwah Rasul kepadanya, mana-manalah, kalau Nabi Adam atau Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi siapa sajalah, yang mana manusia itu sampai dakwah kepadanya daripada seorang Rasul, maka sabitlah hukum dia pada umat tersebut. Okay, sekarang persoalan yang timbul di sini, dia kata, adakah seseorang itu dari sudut berimannya dia mesti sampai dakwahnya itu bagi Rasul yang tertentu saja? Ambil air sikit, air kosong. Adakah contohnya macam inilah orang yang tinggal di zaman fatrah. Di sini sebenarnya dia nak bahas tentang zaman fatrah, seperti mana yang telah kita bahaskan pada pertemuan yang lalu, tak silap saya, iaitu sekiranya orang itu berada di antara dua Nabi. Contohnya Nabi Isa diangkat ke langit,
Jadi jarak masa atau tempoh masa di antara Nabi Isa itu diangkat ke langit sampailah lahirnya, bahkan dilantiknya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul itu hampir 600 tahun. Hampir 600 tahun. Jadi adakah seseorang itu dia dianggap terkena taklif, terkena tuntutan untuk dia beriman sekiranya sampai kepada dia itu dakwah daripada mana-mana nabi, ataupun mesti kepada nabi yang khusus. Sekejap Jadi itu khilaf di kalangan ulama. Dia kata di sini ditetapkan dengan seorang rasul saja. Maknanya sekiranya orang itu hidup di zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, tetapi sampai kepadanya syariat Nabi Ibrahim misalnya, kan kita katakan ala millati Ibrahim, ala millati Ibrahim. Maksudnya adalah keturunan Nabi Ibrahim, pengikut dia ataupun keturunan dia itu mengamalkan syariat Nabi Ibrahim sampailah kepada orang tu. Tapi dia itu hidup di zaman Nabi, di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad contohlah. Jadi tak sampai dakwah Nabi Isa kepada dia, sampai kepada dakwah Nabi Ibrahim kepada dia melalui keturunan atau melalui pengikut lah. Ataupun zaman sekarang ni juga tak sampai kepada dia dakwah Nabi Muhammad, tapi sampai kepada dia dakwah Nabi Isa. Sedangkan dia ni kan umat Nabi Muhammad zaman sekarang ni, tak sampai kepada dia dakwah Nabi Muhammad tu, tapi sampai kepada dia dakwah Nabi Isa atau Nabi Musa atau mana-mana Nabi sekalipun. Jadi sekiranya sampai kepada dia dakwah berkaitan dengan keimanan kepada Allah itu daripada Nabi selain Nabi Muhammad, jadi adakah dia dikatakan wajib dia beriman atau tidak? Satu pendapat lagi kata tidak. Kalau dia itu umat Nabi Muhammad SAW, maka sekiranya sampai dakwah Nabi Muhammad SAW kepada dia, barulah dia wajib beriman. Tapi kalau sampai dakwah Nabi lain kepada dia, maksud dakwah Nabi lain tu bukan melalui Nabi itulah, Nabi itu dah wafat kan. Maknanya melalui orang lain, melalui turun-temurun ke mengikut misalnya kan. Ada yang masih lagi mengamalkan agama Yahudi yang pure, ada lagi yang masih mengamalkan agama Nabi Isa yang pure, misalnya kosher yang Yahudi katanya itu dah daripada ajaran Yahudi yang asal ataupun Nasrani yang asal. Wallahu ta'ala alam asal betul ke tidak, tetapi maksudnya sekiranya sampai kepada dakwah itu kepada dia tapi tak sampai Islam kepada dia yang dibawa oleh Nabi Muhammad, adakah kalau dia beriman atau tidak itu ada kesannya di akhirat nanti? Itu yang dikhilafkan. Satu pendapat mengatakan bahawa cukuplah dalam hal tetapnya hukum-hukum itu dengan seorang rasul yang mana sahaja. Jadi kalau seseorang itu sampai ke dia hidup di zaman mana sahaja, tetapi sampai kepada dakwah Nabi lain misalnya, tak kira Nabi Muhammad ke, Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, Nabi Ibrahim ke, mana-mana Nabi yang dulu, entah macam mana sampai kepada dakwah tersebut melalui apa cara sekalipun lah, maka dia wajib beriman. Maksudnya kalau dia tak beriman sampai kepada dakwah tapi dia tak beriman, maka dia akan diazab di akhirat. Pendapat yang ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dan sebahagian ulama, ada yang menisbahkan kepada golongan Maturidiyah. Ada sebahagian menisbahkan kepada Maturidiyah dan juga dikuatkan oleh Imam Nawawi. Penisbahan seperti ini melahirkan satu pemahaman di mana Maturidiyah bahawa sesungguhnya semua hukum tetap menjadi dengan syarak. Maka di sini ada pertentangan sedikitlah. Ini tak penting lah, cuma dia nak cerita di sini. Sebab ada yang menisbahkan pendapat ini kepada Maturidiyah. Sedangkan Maturidiyah mengatakan bahawa sabitnya keimanan itu, mengenal Tuhan itu bukan dengan syarak tapi dengan akal. Jadi pendapat ini seolah-olah bercanggah. Tak penting lah tu. Hal ini tentunya bertentangan dengan keterangan terdahulu di mana Maturidiyah mengecualikan satu hukum, yakni hukum tentang kewajipan makrifat kepada Allah kerana hukum ini tetap dengan akal.
Jadi pendapat sebelum ni mengatakan bahawa Maturidiyah kata orang tu mesti kena beriman. Sekiranya dia mempunyai akal, maka dia wajib beriman menggunakan akal dia untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau itulah pendapat Maturidiyah, maka tak perlulah sampai ke dakwah mana-mana rasul pun. Jadi pendapat ni agak bertentangan. Ataupun mungkin sebahagian kata yang sampai mana-mana dakwah rasul dia wajib beriman. Sebahagian kata tak payah sampai dakwah. Tak sampai dakwah pun kalau dia orang yang berakal, dia wajib mengenal Tuhan dengan akal. Jika sebahagian ulama tersebut di dalam penisbahannya tentang pendapat di atas kepada golongan Maturidiyah mengecualikan pula hukum yang demikian, maka tidaklah ada pertentangan. Ini tak payah apa. Bab ni khilaf tak perlulah. Berdasarkan pendapat di atas, maka setiap orang telah sampai kepadanya dakwah seorang rasul daripada para rasul. Meskipun Nabi Adam AS, maka dia telah dikenali taklif. Ini pembebanan dengan iman meskipun rasul itu tidak diutuskan kepadanya. Maka barang siapa yang ingkar dan bersikap sombong untuk mengikutinya, dia berhak menerima azab. Adapun orang yang tidak sampai kepadanya dakwah dengan sebab keberadaannya di hujung negeri yang jauh lagi terasing, maka dia dianggap uzur. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahawa sekiranya sampai kepada seseorang manusia itu dakwah seorang rasul daripada mana-mana rasul pun, dengan apa cara sekalipun, sampai kepada dia dengan jalan yang mutawatir. Sebenarnya di sini ada lagi dia punya penjelasan. Sampai pun secara mutawatir, maksudnya secara mutawatir itu sampai berkali-kali dengan bilangan yang banyak. Ada yang kata sampai 4 kali, 5 kali, 10 kali. Kalau sampai sekali dua je tak kira. Sampai sekali dua tak kira. Sampai kepadanya berkali-kali dakwah, tak kira mana-mana rasul pun. Maksudnya maklumat daripada mana-mana rasul sampai kepada dia tentang wujudnya Allah Ta'ala dan Allah itu Tuhan yang satu, wajib beriman kepada Allah, dan dia tidak beriman, tidak mau beriman, dia ingkar, maka dia layak menerima azab di akhirat. Tetapi kalau tak sampai dakwahnya kepada dia, tak sampai dakwah kepada dia daripada mana-mana rasul, maka di sini dia dianggap uzur, maka di akhirat dia tidak akan diseksa. Maksudnya dia tak masuk neraka, maksudnya dia tak wajib beriman. Sebab apa? Tak sampai dakwah. Dia tak tahu tentang Allah, dia tak tahu tentang Islam. Sekiranya adalah orang macam tu, maka dia dianggap selamat di akhirat. Maksudnya dia tak akan masuk neraka, tapi masuk syurga. Cuma syurga dia syurga yang biasalah. Sebab apa? Dia tak beriman, dia tak beramal, tak solat, tak apa kan. Dia tak kenal Tuhan, tapi kerana dia tak tahu, dia dimaafkan. Ada juga ulama'-ulama' mengatakan bahawa sekiranya sampai kepada dia maklumat yang salah. Contohnya zaman sekarang ni kan, orang kata Islam itu teroris, Islam itu kejam, Islam itu tidak mempedulikan hak asasi wanita dan sebagainya lah. Maknanya sampai kepada dia berita yang negatif je tentang Islam. Maka sebagian ulama kata dia pun mungkin selamat juga di akhirat. Mungkin selamat. Sebab zaman sekarang ni kan macam-macam sumber maklumat itu mudah saja didapati. Sepatutnya orang itu tahulah tentang Islam, tentang Allah. Tapi masalahnya orang ini, dia yang dapat kepada pengetahuan dia semua yang buruk-buruk tentang Islam. Maka akhir sekali dia pun menganggap Islam ini bukanlah agama yang benar. Akhirnya dia pun tak menerima Islam. Maka ada sebahagian pendapat mengatakan bahawa dia ni selamat. Sebahagian pendapat. Maknanya kesimpulannya di sini kita kata seseorang itu dia wajib beriman kepada Allah apabila telah sampai dakwah kepadanya, tak kiralah di zaman mana sekalipun ataupun rasul mana punya dakwah sekalipun. Kalau sampai kepada dia secara mutawatir, maka dia wajib beriman kepada Allah. Dan kalau dia tolak, dia ingkar, di akhirat dia akan diseksa kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan satu pendapat lagi mengatakan bahawa tidak cukup dalam hal tetapnya hukum-hukum itu dengan seorang rasul yang mana saja, melainkan dipandang ataupun diiktibar setiap rasul itu bersama umatnya. Jadi di sini
pendapat yang kedua mengatakan tidak. Kalau dia umat Nabi Muhammad sampai dakwah Nabi Muhammad. Kalau dia umat Nabi Musa sampai dakwah Nabi Musa kepada dia. Kalau dia umat Nabi Isa sampai dakwah Nabi Isa kepada dia. Barulah dia dipertanggungjawabkan atau dibebankan dengan hukum supaya beriman kepada Allah Taala. Sekiranya dia umat anak-anak, contohnya sekarang ni dia umat Nabi Muhammad tapi tak sampai dakwah Nabi Muhammad kepada dia, tak sampai. Yang sampai kepada dia dakwah Nabi lain misalnya, tapi dia tolak, walaupun sampai dakwah Nabi lain dia tak ikut, maka itu pendapat yang kedua mengatakan dia selamat juga. Dia mesti Nabi, kalau dia umat Nabi Muhammad mesti sampai dakwah Nabi Muhammad kepada dia. Kalau dia umat Nabi Musa mesti sampai dakwah Nabi Musa kepada dia. Itu pendapat yang kedua. Maka ahlul fatrah, yang ni mereka yang tidak berada pada zaman seorang rasul atau berada pada zaman seorang rasul tetapi rasul itu tidak diutus untuk mereka. Mereka termasuk orang yang selamat meskipun mereka menyembah berhala kerana uzurnya mereka itu. Jadi pendapat yang kedua ni mengatakan bahawa kalaulah orang itu berada di zaman fatrah, kita tak bolehlah zaman fatrah ni contohnya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 600 tahun. Jadi tak sampai dakwah Nabi Isa kepada dia, yang sampai ialah dakwah Nabi Ibrahim kepada dia contohnya. Maka dia tak terima. Maka kalau dia tak terima dakwah Nabi Ibrahim pun selamat dia. Sebab apa? Dia bukan umat Nabi Ibrahim, dia umat Nabi Isa. Maka ketika dia sampai kepada dia dakwah Nabi Ibrahim dengan melalui cara apa tu jangan tanyalah. Yang penting sampailah melalui orang ke, keturunan ke dan sebagainya. Tapi yang sampai itu bukanlah syariat Nabi Isa, yang sampai kepadanya melalui Nabi Ibrahim punya pengikut. Maka pendapat yang kedua mengatakan kalau dia menolak sekalipun, bahkan dia tetap menyembah berhala, dia selamat di akhirat. Itu pendapat yang kedua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka beberapa tempat dari Jannatul Ikhtisas, syurga-syurga khusus, dan bukan dari Jannatul A'mal, bukanlah daripada syurga-syurga amal, kerana mereka tidak mempunyai amal kebaikan. Sebab apa? Kalau orang yang beriman kepada Allah, maka dia beramal, maka di situ syurga dia ada tingkatan. Orang yang banyak amalnya akan duduk syurga yang tinggi, yang kurang amalnya syurga yang rendah. Jadi mereka ni beriman pun tidak, amal pun tidak, tapi kerana tak sampai dakwah kepada dia ataupun tak sampai dakwah Nabi dia kepada dia, maka mereka dianggap uzur, dimaafkan, tapi diberi syurga yang khusus lah. Maksud syurga khusus ni bukan special lah. Selalu kan kita kata ini khusus ni, yang khusus biasanya special. Tak. Ini maksud khusus itu tak sama dengan syurga-syurga umat Islam yang lain yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amal yang soleh. Mereka diberi syurga yang khusus, maksudnya syurga yang selain daripada syurga amal lah. Sebab mereka tak ada amal. Okey. InsyaAllah tajuk lagi satu, sambung sikit lagi insyaAllah. Tapi saya tak snap lah, tapi lepas ni nanti saya snap insyaAllah. Yang ketujuh, orang tua Nabi tidak di neraka. Cabang perbahasan daripada Ahlul Fatrah ni lah, orang yang hidup di zaman tak ada Nabi. Dipanggil Ahlul Fatrah, termasuklah mak ayah Nabi. Okey. Peringatan. Jika kita sudah tahu bahawa Ahlul Fatrah itu termasuk orang-orang yang selamat berdasarkan pendapat yang lebih kuat, maka tahulah kita bahawa kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selamat juga kerana beliau termasuk Ahlul Fatrah. Bahkan beliau berdua, mak ayah Nabi, termasuk Ahlul Islam kerana Allah Ta'ala telah menghidupkan beliau berdua untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pengagungan baginya. Lantas berimanlah kedua orang tua Nabi itu kepadanya sesudah kebangkitannya menjadi Rasul. Hal ini berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa Rasulullah SAW memohon kepada Tuhannya agar dia menghidupkan kedua orang tuanya. Maka Allah pun menghidupkan kedua orang tuanya itu, lantas keduanya beriman dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah mematikan keduanya kembali.
Okey, sekarang ni permasalahan adakah mak ayah Nabi itu termasuk ahli fatrah dan selamat di akhirat nanti masuk syurga ke atau macam mana? Jadi ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa ibu bapa Nabi selamat. Maksudnya tidak diazab di neraka dan mereka adalah ahli syurga kerana mereka termasuk dalam golongan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu yang mana orang yang hidup di zaman tidak ada Nabi dan tidak sampai dakwah kepada mereka, dakwah Nabi. Yalah, Nabi dilantik menjadi Rasul kan. Nabi Muhammad SAW dilantik jadi Rasul ketika umur 40 tahun. Ayah dia meninggal sebelum dia lahir. Mak dia meninggal ketika dia masih kecil. So macam mana mak ayah dia nak tahu tentang Islam? Jadi mak ayah Nabi termasuk di dalam ahlul fatrah. Jadi ahlul fatrah tadi kan kata kalau ahlul fatrah itu menyembah berhala sekalipun masih selamat, apalagi yang tak menyembah berhala. Jadi kata ulama tidak sabit bahawa mak ayah Nabi itu menyembah berhala, walaupun kebanyakan Arab Quraisy ketika itu banyak menyembah berhala, tetapi mak ayah Nabi tak menyembah berhala. Tak menyembah berhala. Jadi mak ayah Nabi selamat. Cuma ada satu pendapat mengatakan bahawa mak ayah Nabi itu selamat bahkan Islam, masuk Islam, iaitu sebuah hadis riwayat daripada Urwah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahawa satu hari Nabi ziarah kubur mak ayah dia. Nabi doa kepada Allah supaya Allah hidupkan mak ayah dia semula. Kemudian Allah hidupkan mak ayah Nabi. Kemudian mak ayah Nabi mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu Allah matikan semula, masuk dalam kubur. Jadi ada orang kata tak logik lah kan. Tak logik lah. Tak logik kalau Allah Ta'ala hidupkan semula mak ayah Nabi kemudian dimatikan semula. Kenapa tak logik? Allah Ta'ala Maha Kuasa. Nabi Isa AS ada mukjizat untuk menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Isa mukjizat dia boleh hidupkan orang mati, apatah lagi Nabi Muhammad. Takkanlah Nabi Muhammad tak boleh mohon kepada Allah. Nabi Isa boleh, Allah bagi dia mukjizat, ya Allah yang hidupkanlah sebenarnya, tetapi atas tangan Nabi Isa, maksudnya mukjizat Nabi Isa. Maka kata ulama, Nabi Muhammad lebih-lebih lagi boleh berbuat demikian. Maka Nabi telah memohon kepada Allah hidupkan mak ayah dia ketika Nabi ziarah kubur. Kemudian Allah hidupkan masa itu, kemudian mereka bersyahadah, kemudian mati semula. Cuma hadis ini hadis dhaif. Nanti kita baca kat bawah ni. Sambungan lagi. Berkata Imam Suhaili rahimahullah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Boleh saja Allah mengkhususkan Nabi-Nya dengan apa yang dia kehendaki dari sebab keutamaannya, dan memberi nikmat kepada Nabi-Nya dengan apa-apa yang dikehendaki dari sebab kekaromahnya, kemuliaannya. Boleh saja, benda itu bukannya mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala nak hidupkan semula mak Nabi Muhammad, mengucap dari segi hukum akalnya tak mustahil. Benda tu harus, boleh saja Allah nak buat. Cuma sabit atau tidak saja itu ada persoalan lah di situ. Berkata sebagian ulama telah ditanya Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi rahimahullah, salah seorang ulama mazhab Maliki, perihal seorang lelaki yang berkata bahawa bapa Nabi ada di dalam neraka. Maka beliau menjawab bahawa orang itu terlaknat kerana Allah SWT berfirman, innal ladzina yu'zunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, nescaya Allah akan melaknat mereka di dunia dan akhirat dan menyiapkan bagi mereka itu azab yang menghinakan. Surah Al-Ahzab ayat 57. Jadi ada orang tanya kepada Imam Abu Bakar Ibnu Arabi. Ada orang pada pendapat mengatakan bahawa mak ayah masuk neraka. Maka Imam Ibnu Arabi mengatakan bahawa orang itu terlaknat. Terlaknat. Siapa yang mengatakan mak ayah Nabi masuk neraka, orang itu adalah terlaknat. Kemudian dia baca satu ayat Quran, iaitu Allah, barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasul, maka Allah Ta'ala akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan di akhirat. Yalah, contohnya lah, kalau kita kata dekat orang tu, ataupun orang tu kata dekat kita, mak bapak kau ni ahli neraka lah, agak-agak kita marah ke tak marah?
kalau orang kata kat kita mak bapak kau tu ahli neraka, kita marah ke tak? Ini sanggup dia mengatakan mak bapak Nabi, mak ayah Nabi ahli neraka. Sanggup dia berkata demikian. Jadi cuba bayangkanlah kita, kalau orang bercakap dekat kita mak ayah kita ahli neraka, apatah lagi Nabi. Kita mengatakan mak ayah Nabi masuk neraka, dah tentu Nabi akan rasa sakit hati. Dan siapa yang menyakitkan hati Nabi, neraka tempat dia, kata Imam Ibnul Arabi. Nanti saya ada penjelasan tambahan lagi nanti, kemudian kita baca dulu sampai habis ni. Sikit lagi. Dan tidak ada perbuatan menyakiti lebih besar dibandingkan dengan perkataan bahawa bapa Nabi ada dalam neraka. Jadi tiada perkataan yang lebih menyakitkan hati Nabi yang mengatakan bapa Nabi dalam neraka. Orang kata bapa kita pun kita dah marah dah. Apalagi bapa Nabi SAW. Betapa tidak, sedangkan Ibnu Munzir dan yang lainnya telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala bahawa beliau berkata, telah datang Sabi'ah, anak perempuan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang berkata engkau anak dari kayu bakar api neraka. Maka berdirilah Rasulullah SAW dalam keadaan marah, lantas berkata, ma bala aqwamin yu'zunani fi qarabati wa man azani faqad azallah. Bagaimanakah keadaan kaum yang menyakiti aku dalam hal kerabatku? Barang siapa menyakiti aku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Jelaskan Abu Lahab itu. Abu Lahab tu tabat tiada abi lahabi watab kan. Abu Lahab tu kan dia memikulkan kayu api neraka kan. Jadi Abu Lahab dengan bini dia kan Al-Hattab, pengumpul kayu api neraka. Jadi dalam surah Tabat Tiada tu kan Allah Taala mencela Abu Lahab dengan isteri dia sebagai ahli neraka dan pembawa kayu api. Maka anak Abu Lahab itu ada orang dia datang mengadu kepada Rasulullah. Ada orang kutuk dia kata mak ayah kau ni pembawa kayu api neraka. Jadi bila dia mengadu kat Nabi, Nabi marah. Nabi kata ada orang cuba nak menghina kerabat aku. Sebab apa? Abu Lahab itu pakcik Nabi. Memang betul lah pakcik Nabi itu Abu Lahab masuk neraka, dalam surah Tabat tu beritahu. Tetapi dia orang kutuk anak Abu Lahab tu dengan mengatakan anak pembawa kayu api. Itu pun Nabi marah. Kalau itu pun Nabi marah, apatah lagi kalaulah kita kata mak ayah, tentu Nabi lebih marah lagi. Itu riwayat daripada Ibnu Munzir daripada Abu Hurairah radhiyallahu tentang cerita tersebut. Dalam masalah ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah telah menyusun beberapa karangan yang berhubungan dengan selamatnya kedua orang tua Nabi Muhammad SAW, bahawa semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya. Okey. Jadi Imam Suyuti ada mengarang sebuah risalah yang khusus tentang dalil-dalil yang mengatakan bahawa mak ayah Nabi itu tidak di neraka, bahkan selamat daripada neraka dan masuk syurga. Ada risalah yang khusus yang dikarang oleh Imam Suyuti. Dalam risalah itu ada dalam kitab yang dikumpul Al-Hawi Al-Fatawi, dalam bahasa Arab lah tapinya. Okay, kemudian ada lagi persoalan-persoalan yang lain. Jadi di dalam masalah mak ayah Nabi ni masuk syurga ke neraka ke, selamat ke tidak di akhirat, ada 3 pendapat. Pendapat pertama iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan bahawa mak ayah Nabi selamat dan masuk syurga. Pendapat yang kedua mengatakan masuk neraka, iaitu Wahabi and the gang. Kemudian yang ketiga tawakuf. Tawakuf maksudnya dia tak bahas, dia tak tahu syurga ke neraka ke, dia tak bagi pendapat lah. KIV. Pendapat yang kedua yang mengatakan di neraka tu dia ada dalil. Dia ada dalil. Dalil dia dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim itu ada sebuah hadis Sahih Muslim. Jadi ketika satu pagi lepas sembahyang subuh, Nabi tanya kepada para sahabat, hari ini siapa nak tanya? Apa soalan pun tanya. Kemudian bangkit satu orang, dia tanya, ya Rasulullah, aina abi? Di manakah bapaku? Maksudnya bapa dia dah meninggal dunia. Maksudnya di mana kedudukan bapanya di akhirat, di kubur. Maka Nabi jawab, inna abaka finnar. Sesungguhnya bapa kamu di neraka. Maka dia dengar, dia terkejut, dia sedih, kemudian dia berpaling, dia beredar daripada majlis Nabi. Kemudian Nabi beritahu, tolong panggil dia balik. Nabi suruh panggil balik pemuda tadi. Maka Nabi panggil dia, dia datang. Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapaku dan bapamu di neraka. Nabi sendiri kata, bapaku.
inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapaku dan bapamu di neraka. Jadi bila dia dengar, alamak bapa Nabi pun masuk neraka juga kan, jadi dia kurang taklah sedih sangat. Jadi yang mengatakan bapa Nabi neraka berdalilkan dengan hadis hadis Sahih Muslim ini. Cuma para ulama mengatakan bahawa yang pertama, Nabi mengatakan Abi itu ialah bukan bapaku, tetapi yang Nabi maksudkan itu adalah Abu Talib. Sebab orang Arab kalau Abi itu boleh panggil bapa, boleh panggil pakcik. Bahkan kalau apalagi kalau pakcik yang membela dia waktu kecil. Kita tahu kan yang membela Nabi Muhammad yang paling lama ialah Abu Talib, Abdul Muttalib, datuk dia pun sekejap je lepas tu meninggal dunia. Betul, Abu Talib lah yang jaga Nabi sampai Nabi besar. Jadi boleh dianggap juga walaupun sebagai pakcik tapi juga sebagai bapa dia. Dan orang Arab pun memang macam tu. Kalau dipanggil Abi boleh jadi bapa, boleh jadi pakcik. Tapi kalau panggil Walid, itu adalah bapa kandung, takkan bermakna pakcik. Kalau Abi boleh bermakna pakcik. Dan Nabi maksudkan Abi di sini, Nabi kata bapaku tu ialah maksudnya Abu Talib. Abu Talib kan jelas kan mati dia tak mengucap. Jadi kata ulama itu satu alasan lah maksud Nabi itu bukan, maksud Nabi kata Abi bapaku tu bukan bapa kandung dia tapi Abdul Muttalib, pakcik dia yang menjaga dia seolah-olah macam bapa. Yang kedua, ulama mengatakan bahawa Nabi mengatakan yang demikian itu kerana belum turun lagi ayat Al-Quran, iaitu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Surah Al-Anfal, Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina, kami tidak akan mengazab satu kaum hatta nab'atha rasula, sehingga kami mengutuskan seorang rasul. Jadi mak ayah Nabi itu dia telah mati dalam keadaan tidak diutuskan rasul. Nabi belum diutus menjadi rasul lagi. Jadi dah tentulah mak ayah Nabi selamat, tapi Nabi sebelum tu Nabi tak tahu. Jadi Nabi kata Abi itu bapa dia. Kemudian turun ayat Quran mengatakan bahawa sesungguhnya orang yang belum sampai rasul kepadanya, belum sampai utusan Allah kepadanya, maka tidak akan diazab. Jadi ayat Quran itu telah memansuhkan hadis yang Nabi kata inna abi wa abaka finnar. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga tu tadilah yang mimpi Nabi hidupkan semula, itu yang dhaif lah. Jadi dalil yang kuat ni ialah ayat Al-Quran dan juga makna Abi itu bukan bapa dia. Antara dalil-dalil ulama yang mengatakan bahawa menjawab kepada dalil yang mengatakan mak ayah Nabi di neraka lah. Jadi itu permasalahannya. Jadi kesimpulannya Ahli Sunnah wal Jamaah, mak ayah Nabi selamat, termasuk dalam Ahlul Fatrah, dan tak akan masuk neraka, bahkan akan masuk syurga. Wallahu a'lam. Nanti akan kita sambung lagi pada tajuk yang lain. Ada beberapa soalan ni. Ahlul Fatrah itu jika akhlak mereka buruk, adakah mereka diterima juga untuk masuk syurga atau ada syarat tertentu? Okey, Ahlul Fatrah ni ada 3. Yang pertama, Ahlul Fatrah yang beriman. Ahlul Fatrah yang beriman, sama ada dia dapat iman itu daripada Nabi dia atau daripada Nabi lain atau daripada ulama' ke daripada siapa-siapalah. Contohnya seperti Waraqah bin Naufal kan. Waraqah bin Naufal pakcik Siti Khadijah tu kan, dia beriman dengan agama Taurat dan Injil, dia beriman kepada Allah. Maka dia di kategori Ahlul Fatrah yang beriman. Walaupun ketika Nabi baru diutus itu dia dah tua dah nak meninggal. Nabi baru dilantik menjadi Nabi, belum jadi Rasul lagi. Jadi ketika itu dia sudah beriman pun. Jadi orang seperti Waraqah bin Naufal tu dianggap Ahlul Fatrah yang beriman, dan mereka ni sepakat ulama kata dia selamatlah daripada neraka. Yang kedua, Ahlul Fatrah yang beriman pun tidak, kufur pun tidak. Maksudnya dia tak menyembah Allah, tak kenal Allah, dan dia juga tak menyembah berhala, tak menyembah apa-apa pun. Hidup sebagai manusia biasa saja. Dan mereka ini sepakat juga ulama mengatakan selamat, dan di akhirat akan masuk syurga juga, tapi syurga khusus lah. Yang ketiga, golongan-golongan yang menyembah berhala ataupun yang jahat, yang bunuh orang, yang macam-macam lah. Jadi di sini ada khilaf. Pendapat pertama mengatakan bahawa mereka akan masuk neraka juga, kerana ada beberapa dalil juga yang mengatakan seperti demikian. Dan ada satu lagi pendapat mengatakan tak, dia orang juga tetap akan masuk, sekarang masuk syurga, tak akan masuk neraka. Jadi yang masyhurnya kata mereka tetap akan masuk syurga, tak masuk neraka. Mungkin kedudukannya di syurga di sana tak sama dengan kedudukan syurga Ahlul Fatrah yang lain lah kot. Wallahu alam, tidak ada dalil yang jelas di situ. Cuma dalil yang mengatakan mereka ke neraka pun ada, dalil yang mengatakan bahawa mereka selamat pun ada.
Kalau yang pertama, yang kedua tu jelas. Ni yang ketiga ni yang akhlak buruk dan sebagainya, termasuklah sembah berhala, syirik semua. Tadi kan dia kata satu pendapat mengatakan mereka selamat juga. Sebab mereka tak tahu dia sembah berhala, sebab dia tak tahu adanya Tuhan, sebab tu dia sembah berhala. Tapi ada pendapat kata tak, dia kena ada akal, dia kena fikirlah. Kalau dia boleh sembah berhala, takkan dia tak boleh fikir berhala tu bukannya boleh menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya. Ada khilaf, cuma pendapat yang masyhur yang ahli sunnah kata selamat juga, tapi ada juga pendapat kata dia orang tak selamat, masuk neraka, dan ada dalil. Dalam hadis-hadis Nabi pun ada juga Nabi sebut beberapa orang yang mati dalam keadaan Nabi belum dilantik menjadi rasul, tapi mati masuk neraka. Wallahu a'lam. Cukup Ada lagi soalan ke? Ada lagi soalan? Nampaknya hanya satu soalan sahaja. Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan dapatlah kita berjumpa lagi, walaupun PKP ini sudah dilanjutkan lagi sampai 28 April dan mungkin akan dilanjutkan lagi sampai raya, wallahu alam. Semoga kalau panjang umur kita jumpa lagi insya-Allah. Mungkin minggu depan ada juga yang kalau ada masa lagi insya-Allah minggu depan kita sambung lagi, wallahu alam. Jadi kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.